Bismillahirrahmanirrahim. So yang pertama sekali kita belajar dalam bahasa Arab itu adalah berkenaan dengan kata tunjuk. Berkenaan dengan kata tunjuk. Mungkin kalau dalam English ada this, ada that, kan? Atau kalau bahasa kita ada ini dan itu. Betul? Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini namanya isim isyarah. So yang pertama sekali yang kita kena tahu dulu dalam bahasa Arab ni apa? Berkenaan dengan hadha. Inilah dia ni. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah hadha. Hadha ini adalah kata tunjuk tadi. Apa maksudnya hadha? Hadha maksudnya adalah ini. Maksud daripada hadha adalah ini. Okey. Kita mula dari awal. Hadha baitun, ini rumah. Hadha masjidun, ini masjid. Hadha babun, ini pintu. Hadha kitabun, ini buku. Hadha qalamun, ini pen. Hadha miftahun, ini kunci. Hadha maktabun, ini meja. Hadha sarirun, ini katil. Hadha kursiyun, ini kursi. So cara kita belajar adalah apa yang kita belajar hari ini. Contoh hari ini kita belajar. Yang minggu depan semua perkataan-perkataan ni kena dah ingat. Macam tu. Jadi contohnya minggu depan kita berjumpa dengan perkataan baitun. Baitun ni apa Kita dah tahu sebab dah belajar hari ni. Macam tu. Jadi kalau jumpa, okeylah. Kalau hari ni belum lagi kan. Baru mula kan. Tapi kalau kita jumpa lagi perkataan yang sama minggu depan, yang tu memang dah kena boleh diingat. Okey, itu je. So apa yang kita belajar, kita ingat. Apa yang kita belajar, kita cuba ulang kali dan kita cuba ingat. Itu sahaja. Okey kan? Jadi untuk follow up nanti, ada record nanti. Jadi boleh didengar. Okey, dekat sini ada soalan tak? Dekat kata tunjuk, kemudian ada beberapa kata baru ni. Jadi cara dia nanti kata-kata baru ni kena disalin. Kena ada buku nota satu untuk salin senarai kata-kata baru. Macam tu. Jelas Jadi untuk sekarang ni boleh kita buat maksud terus dekat yang apa Akhir Imran dah print tu kan, dah print ni kan. Untuk sekarang ni tak apa kita buat maksud terus atas tu kan. Tapi nanti ada satu selepas belajar kan, ada satu buku nota untuk kita salin setiap kata-kata baru. Jelas Okey, boleh diulang Akhir? Ulang bacaan. Okey, sekejap kita berhenti pada pukul 11 Okey. Okey, sila diulang macam tadi. Baca perkataan hadza baitun, ini rumah, macam tu. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini katil. Hadza kursiyun, ini kursi. Supaya kita berlatih sebutan-sebutan ni supaya senang nanti. Contoh masa kita nak buat ayat nanti ataupun kita bercakap nanti dah senang. Kenapa? Kita dah berlatih sekarang sering-sering baca. Macam tu. Boleh Okey, sila diulang. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini katil. Hadza kursiyun, ini kursi. Sahih. Ini untuk sebutan dah okey dah tu. Okey, kita teruskan muka surat 6 Jadi dekat sini tak ada soalan Jelas Okey. Seterusnya dekat muka surat 6 ni berkenaan dengan kata tanya kata tanya di dalam bahasa Arab namanya istifham tapi kata tanya ni yang kita belajar sekarang ni adalah ma dengan a dulu. So yang kita belajar sekarang ni adalah ma dengan a dulu. Ma adalah bertanya untuk sesuatu benda yang kita tak tahu. Contohnya benda ni kita tak tahu. Kita tanya dengan ma hadza, apakah ini?
Jadi kita terjemahkan ma ni apakah. Okey. Kemudian yang lagi satu ada a. A ini maksudnya adakah. Apa beza Ustaz apakah dengan adakah ni? Kalau apakah bertanya sesuatu benda yang tadi kita tak tahu, kan? Kalau A, kita bertanya untuk kita dapat jawapan ya ataupun tidak. Oh. Okey, so kalau kita nak tahu jawapan ni ya ataupun tidak, maka kita tanya dengan A. Contoh, adakah awak nak ni ke? Maka dia jawab tidak. Kalau jawab ya, ya. Contoh kan? Adakah awak dah makan ke? Guna A juga. Okay. Atau adakah awak lapar ke? Jadi guna A juga. Jadi adakah ini untuk kita tahu jawapan ya ke tidak, ya ataupun tidak, maka menggunakan A. Jelas? Macam dekat sini ada gambar, ni contohnya ada satu rumah, dia tak tahu tu rumah ke bukan. Maka dia tanya, adakah ini rumah? Contoh kan? Okey, kita mula dulu Ma hadha, apakah ini? Hadha baitun, ini rumah. Jadi dia tak tahu benda ni, dia tanya. Ma hadha. Kemudian dijawab hadha baitun, ini rumah. Ahadha baitun, adakah ini rumah? Naam, hadha baitun. Ya, ini adalah rumah. Okay. Ma hadha, apakah ini? Hadha qamisun, ini baju. Ahadha sarirun, adakah ini katil? La, hadha kursiyun. Tidak, ini kursi. Jadi dia nak tanya ni kenapa? Dia tengok ni katil ke? Contohlah, ni contoh. Dia tak tahu apa mana satu katil, mana satu kursi. Dia tanya, adakah ini katil dekat sebelah gambar ni? Maka tentulah jawapan dia, la, tidak. Kan? Hadha kursiyun, ni kursi. Ini sebagai contoh saja. Jadi kalau kita jawab ya menggunakan na'am, kalau tidak menggunakan la. Kemudian ahadha miftahun, adakah ini kunci? La, tidak. Hadha qalamun, ini pen. Ma hadha, apakah ini? Ini kerana dia tak tahu benda dia tanya ma hadha, apakah ini? Hadha najmun, ini bintang. Nampak? Ada soalan? Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey, kalau tak ada sila diulang. Ma haza, haza baitun. Adakah ini rumah? Kalau ada, adakah apakah, tadi apakah, betul. Apakah ini rumah? Haza baitun. Okey. Sekejap. Kita cuba cara kita menterjemahkan, kita cuba terjemahkan direct je. Ma hadha, ma itu satu kata. Okey. Hadha dekat sini satu kata. So ma bermaksud apakah, hadha maksudnya ini. So kalau kita gabung, apakah ini? Macam tu. Okay. Jadi kita terjemahkan perkata. Direct je macam tu. Okay, sila. Ma haza, apakah ini? Haza baitun, ini rumah. Haza baitun, adakah ini rumah? Naam, haza baitun. Ya, ini rumah. Betul. Ma haza, apakah ini? Haza qamisun, ini baju. Haza sarirun, adakah ini katil? La, haza kursiyun, tidak, ini kerusi. Haza miftahun, Miftahun, kunci. Kunci. Adakah ini kunci? La, haza qalamun, tidak, ini pen. Ma haza, apakah ini? Haza najmun, ini bintang. Untuk sekarang ni kalau tak terhafal lagi tak ada masalah sebab baru kan. Tapi kalau minggu depan kita bertemu dengan kunci yang tu kita dah tahu sebut miftahun hakala. Okey, agak-agak dekat sini ada soalan tak? Tak ada. So nampak terang kat sini kan? Jelas kan? Okey, seterusnya kita tengok dekat muka surat 7.
Ini adalah tamrin atau latihan. Latihan yang pertama sekali, dia lepas belajar terus latihan. Jadi dekat latihan ini, Akhi Imran kena jawab sendiri. Tanya dan jawab semua benda-benda ni. Contoh nombor 1, bil lughatil Arabiyyah dan dengan bahasa Arab dan diterjemahkan sekali macam tadi juga. Contoh saya jawab nombor 1. Ma hadha, apakah ini? Hadha miftahun, ini kunci. Plus, okey, untuk seterusnya sila Akhi Imran. Ma haza, apakah ini? Haza kitabun, ini buku. Ma haza, apakah ini? Haza qalamun, ini pen. Ma haza, apakah ini? Haza babun, ini pintu. Ma haza, apakah ini? Boleh tengok Haza dekat baitun, depan. ini rumah. Ya. Ma haza, apakah ini? Haza kursiyun, ini kursi. Ya, betul. Okey, seterusnya muka surat 8. Kalau macam ni sekejap je kita dah habis ni. Kan? Okey, muka surat 8 boleh tengok yang ni latihan yang kedua. Latihan yang kedua menggunakan A tadi. Jadi A tadi apa? Kata tanya untuk jawapan ya ataupun tidak. Kalau ya kita jawab dengan na'am, kalau tidak kita jawab dengan la. Macam tu. Okey, sila. Nombor 1 dulu. Haza baitun, adakah ini rumah? La, haza masjidun, tidak, ini masjid. Haza miftahun, adakah ini kunci? La, haza khalamun, ini pen. Haza qamizun, adakah ini baju? Naam, haza qamizun. Ya, ini adalah baju. Haza najmun, adakah ini bintang? Naam, haza najmun. Ya, ini bintang. Sahih, alhamdulillah. Kemudian kita teruskan pada tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga. Yang ini tinggal dibaca dan diterjemahkan sahaja. Sila. Yang bawah Iqra waktub ni, terus baca dan diterjemah. Kanan ke kiri. Haza maktabun, adakah ini? Kalau adakah ada A kan? Ada kata tanya kan? Apakah? Kalau dekat sini ada ma tak? Tak. Tak ada. So, dua kata je. Yang ni statement. Kalau ada ma dengan A, menandakan ayat tu ayat soalan. Kalau tidak ada A dengan ma, tak ada kata tanya, maka dia adalah statement. Macam tu. Ayat biasa. Nampak? Okey. So, macam mana kita terjemahkan ni? A tak ada, ma tak ada, tak perlu adakah dengan apakah. Kita terjemahkan direct je terus. Haza maktabun, ini meja. Ya. Haza masjidun, ini masjid. Haza qalamun, ini pen. Haza sarirun, kalau terlupa boleh tengok dekat depan, tak ada masalah. Ini katil. Ya. Ma haza, apakah ini? Haza kursiyun, ini kerusi. Haza baitun, adakah ini rumah? La, haza masjidun, tidak, ini masjid. Ma haza, apakah ini? Haza miftahun, miftahun. Ini kunci. Ya, betul. Alhamdulillah. Untuk hari pertama ni dah ada alhamdulillah sangat. Macam tu. Cuma untuk minggu depan macam tadi, kata-kata yang dah kita belajar hari ni tu kena diingat. Itu sahaja dia cara kita belajar. Okey, seterusnya nanti disenaraikan. Kata tanya yang kita dah belajar ada A dengan ma. Kan? Sekarang kita tambahkan lagi satu iaitu man. Apa maksud man? Kalau ma kita bertanya benda yang kita tak tahu, kalau man kita bertanya orang yang kita tak kenal. Yang bermaksud siapa atau siapakah. Okey, kita cuba baca dekat sini. Man hadha, siapakah ini? Hadha tabibun, ini doktor. Man hadha,
siapakah ini? Hadza waladun, ini budak lelaki. Man hadza, siapakah ini? Hadza talibun, ini pelajar. Ahadza waladun, adakah ini budak lelaki? La, tidak. Hadza rajulun, ini lelaki dewasa. Okey, sila diulang. Ma haza, apakah ini? Haza Man tabibun. boleh diulang lagi Man. sekali? Sorry. Ya, betul. Man haza, apakah ini? Haza tabibun. Kalau ma, apakah tadi kan? Kalau man, Siapakah? ya, tu bezanya. Okey. Man haza, siapakah ini? Haza tabibun, ini doktor. Man haza, siapakah ini? Haza waladun, ini budak lelaki. Man haza, siapakah ini? Haza talibun, ini pelajar. Haza waladun, adakah ini budak lelaki? La, haza rajulun, ini lelaki dewasa. Tidak, Jawab ini dulu. lelaki Ya, dewasa. betul. Okey, ada soalan dekat sini? Tak ada. Tak ada, okey. Jelas dekat sini? Jelas. Jelas Okay, kalau ada soalan macam tak faham apa, boleh terus tanya. Untuk awal-awal rasanya dia dah okey. Kita teruskan muka surat 10 terus. Kan? Memang kalau kita private ni memang dia lebih cepat lebih cepat. Kemudian sebab kalau ramai dia masa kan kita kena bagi kan. Kalau ada 5 orang dapatlah dalam 15 ke 20 minit seorang kan. Kalau macam ni masa untuk antum semua. Jadi apa yang lebih sesuai sebenarnya macam tu. Okey, seterusnya ma hadza, apakah ini? Hadza masjidun, ini masjid. Man hadza, siapakah ini? Ingat kalau ma tadi apakah, kalau man siapakah kan? Man hadza, siapakah ini? Hadza tajirun, ini peniaga. Hadza kalbun, ini anjing. Ahadza kalbun, adakah ini anjing? La, tidak. Hadza qittun, ini kucing. Senang nak ingat qittun ni, ingat kitty je. Kitty, qittun. Kan? Hadza himarun, ini keldai. Ahadza himarun, adakah ini keldai? La, tidak. Hadza hisanun, ini kuda. Wa ma hadza, dan apakah ini? Hadza jamalun, ini unta. Okey, boleh diulang. Ada yang tertinggal maksud? Sekejap, Ustaz. Wama tu apa? Yang wama Boleh. tu maksud apa? Oh, wa ini satu kata, ma satu kata, haza satu kata. So dia dah berapa kata ni? 3 kata. Walaupun hurufnya satu. Kan? Wa ini bermaksud dan. Oh, dan. Okey. Ma bermaksud apa tadi? Apakah? Apakah hadza ini? Apakah? Betul. Wa ma hadza, dan apakah ini? Macam tu. Jadi kita nanti memang kita terjemahkan direct macam ni supaya senang kalau kita contohnya nak baca buku Arab yang lain kan, atau kita nak tengok buku-buku yang lain dalam bahasa Arab, memang senang. Kenapa? Kerana kita boleh terjemahkan secara direct macam ni. Okey, sila diulang. Ma haza, apakah ini? Haza masjidun, ini masjid. Man haza, siapakah ini? Haza tajrun, ini peniaga. Haza kalbun, ini anjing. Haza kalbun, adakah ini anjing? La, haza kitten, tidak, ini kucing. Haza himarun, ini keldai. Haza hamirun, adakah ini keldai? Himarun. Himarun. Ya. Haza himarun, adakah ini keldai? La, haza hisanun, ini tidak, ini kuda. Wama hazun, dan apakah ini? Lagi sekali. Wama haza, Ya. dan apakah ini? Haza jamalun, ini unta. Ya, betul.
Okey, seterusnya kita tengok dekat muka surat 11. Ada soalan dekat tadi? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey, kita teruskan. Ma hadha, apakah ini? Apakah ini menunjukkan kepada gambar dekat sebelah ni kan? Maka jawapannya hadha dikun. Ini ayam jantan. Man hadha? Kalau orang tak boleh tanya man siapa kan? Tiba-tiba datang orang lepas tu tanya apa ni? Kan padahal siapa ni kan? Man hadha? Siapakah ini? Hadha mudarrisun. Ini cikgu. Ahadha qamisun? Adakah ini baju? La, tidak. Hadha mindilun. Ini sapu tangan. Okey? Okey, sila diulang. Ma haza, apakah ini? Haza dikun, ini ayam. Ini ayam jantan. Boleh. Man haza, siapakah ini? Haza mudarrisun. Mudarrisun ya, barisnya bawah. Ustaz, dekat sini barisnya kenapa baris atas? Kita tengok dekat bawah syaddah tasydid atau di atas tasydid. Oh. Kalau di bawah menandakan dia barisnya bawah. Macam tu. Haza mudarrisun, ini guru. Ya, betul. Haza qamisun, haza qamisun, adakah ini baju? La, haza mindilun. Tidak, ini sapu tangan. Sahih. Lau ana as'al, kalau saya tanya, ma hadha? Haza kitabun. Ahadha sarirun? La, haza kitabun. Sahih hakadha. Jadi kita boleh mula percakapan sikit-sikit macam tadi kan, apa yang dah kita belajar. Jadi apa yang dah kita belajar tu kita cuba terapkan kan dalam hari-hari contohnya. Cuma ayat-ayat tadi, apa kata-kata tadi kena diingat. Okey, sila teruskan yang bawah ni. Ni dah masuk kita latihan lagi tamrin, latihan. Baca yang Iqra waktub yang bawah ini sampai nombor 10. Baca macam tadi juga. Baca dan ditranslatekan ke dalam bahasa Melayu. Sila. Sila dari nombor 1. Ma haza qalamun. Apakah ini? Ini pen. Ya. Haza qalbun. Boleh tengok dekat belakang. Ada dekat belakang muka surat 10. Oh, surat 10. Haza qalbun. Ini anjing. Ya, betul. Man haza, siapakah ini? Haza tabibun, ini pelajar lelaki. Tabibun? Tabibun, doktor, sorry. Ya, jadi tabibun, talibun ni dekat-dekat tapi maksudnya berbeza. Okey, teruskan. Haza jamilun. Kalau jamilun bezanya ada ya dia selepas min. Jamilun. Itu maksudnya pun beza. Cantik, indah. Haza jamilun. Yang ni bukan jamilun. Kalau jamilun dia Jamalun. ada huruf ya. Jamalun, sahih. Haza jamalun. Ini unta. Jadi jamilun dengan jamalun nampak macam sama tapi maksudnya beza. Kalau jamilun cantik, indah, macam tu. Kalau jamalun unta tadi kan, maksudnya terus beza Okey, nombor 5 sila. Haza qalbun. Adakah ini? Masih ingat yang nombor 2 tadi? Adakah ini
apakah apa ni? Sekejap. Mhm. Hadza kalbun, apakah adakah ini anjing? La hadza kitten, tidak, ini kucing. Ya, betul. Hadza dikun, adakah ini dikun? Ada dekat atas tu. Paling atas. Hadza dikun, adakah ini ayam jantan? Naam, ya. Hadza hisanun, Mhm. la hadza hisanun, adakah ini kuda? La hadza himarun. Ya. Ada dekat belakang tadi. Himarun. Keldai. La hadza Ya. himarun. Tidak, ini keldai. Hadza mandilun. Hmm. Ada dekat atas tu kan. Hadza mindilun, ini sapu tangan. Ya, betul. Hadza waladun. Waladun ada di buku Adakah surat. ini hadza? Bukan kalau Azah ada betul. adakah ini budak lelaki? Naam, ya. Betul. 10. Man hadza, siapakah ini? Hadza rajulun. Ini lelaki dewasa. Ya, betul. Okey, seterusnya. Dah masuk pelajaran yang kedua dah. Sekejap je. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Kalau tadi kita belajar berkenaan hadza yang bermaksud ini, sekarang zalika yang maksudnya itu. Kita tengok. Madzalika, apakah itu? Zalika najmun, itu bintang. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun, ini kuda. Wa dzalika himarun, dan itu keldai. Adzalika kalbun, adakah itu anjing? La, dzalika qitun, tidak, itu kucing. Madzalika, apakah itu? Zalika sarirun, itu katil. Ada soalan dekat sini? Ya. Okey, sila boleh diulang. Mazalika, apakah itu? Zalika najmun, itu bintang. Hadza masjidun, hadza masjidun wa zalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun wa zalika himarun. Ini kuda. Ini kuda dan itu keldai. Ya. Azalika kalbun, adakah itu anjing? La zalika kitun, tidak, itu kucing. Mazalika, apakah itu? Zalika sarirun, itu katil. Okey. Dekat sini ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kita teruskan muka surat 13. Man hadza wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini cikgu, ini kata baru mudarrisun, cikgu, wa dzalika imamun, dan itu imam. Ini senang sikit, imam terus kan, imamun, imam.
Madzalika, apakah itu? Zalika hajarun. Itu batu. Jadi macam hajar aswad kan, batu hitam. Maka hajarun adalah batu. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Untuk mudah ingat gula ni, sukar ingat sugar. Sukar sugar sama dia. Sukarun and sugar. Sukar sugar. Okey, sila diulang. Man haza wa man zalika. Apakah ini dan apakah itu? Haza mudarris. Boleh diulang? Boleh diulang? Haza mudarisun. Boleh diulang di baris pertama? Oh, man haza wa man zalika. Apakah ini dan apakah itu? Apa? Apakah ini ke? Man haza. Man haza. Oh, siapakah? Yeah. Siapakah ini dan siapakah itu? Ya, kerana yang ditanya orang bukan benda, betul Betul. Okey, seterusnya. Haza mudarisun wa zalika imamun. Ini cikgu dan itu imam. Ya. Mazalika, apakah ini? Zalika hajarun. Zalika apa? Mazalika, apakah itu? Ya. Zalika hajarun. Itu batu. Haza sukaru wa zalika labanun. Ini gula dan itu susu. Sahih. Jelas dekat sini Nanti disenaraikan semua kata-kata baru untuk diingat Kemudian minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan kata-kata baru ni kan. Yang tu tak perlu tulis lagi. Kenapa? Kerana dah diingat, dah diulang kaji, betul? Jadi kita untuk minggu depan akan berjumpa dengan perkataan baru yang lain Okey, seterusnya kita masuk lagi tamrin latihan Iqra waktu nombor 1 sampai nombor 4 sila baca dan diterjemahkan. Haza sukarun wa zalika lubanun. Labanun. Ini gula dan itu susu. Man zalika, siapakah itu? Zalika imamun, itu imam. Azalika kitun, adakah itu kucing? La zalika kolbun, tidak, itu anjing. Mahaza, mahaza. Apa maksudnya? Apakah ini? Haza hajarun, ini batu. Ya, betul. Okey, kata-kata baru yang bawah ini ada 4 perkataan Ada imam, kemudian ada hajarun, batu, kemudian ada gula sukarun, kemudian ada labanun iaitu susu Okey, kita teruskan. Dah masuk pelajaran yang ketiga dah. Sekejap je kan? Okey, kita kena ingat poin pelajaran yang pertama apa? Berkenaan kata tunjuk untuk dekat. Namanya hadza yang bermaksud ini. Poin dari pelajaran yang kedua iaitu kita belajar berkenaan kata tunjuk untuk jauh iaitu zalika kan? Ataupun maksudnya adalah itu. Okay. Pelajaran yang ketiga ini kita belajar berkenaan kata ma'rifah dan kata nakirah. Apa itu ma'rifah Ustaz? Kata khas. Apa itu nakirah? Kata umum. So, kata umum, kata dan kata khas. Jelas? Di pelajaran yang ketiga ini kita belajar kata umum dan kata khas. Okey. Salah satu cara membuat perkataan itu menjadi kata khas adalah dengan ditambahkan alif lam di awal menjadi al. Yang tadi contohnya hadza baitun, ini rumah kan? Baitun itu rumah. Jadi kalau kita sebut rumah, baitun, boleh rumah sesiapa sahaja kerana secara umum, betul? Tapi kalau kita dah tentukan yang mana satu, macam contoh host dengan the host, kan? Jika kita tambahkan al-baitu, maka kita dah tentukan rumah yang mana satu. Faham tak? Jadi dia dah khas kepada rumah tersebut. Sebab itu ketika ada alif lam, kita boleh sebut rumah tersebut nanti. Contohnya kalau jadi ayat, al-baitu rumah tersebut. Kenapa kita tambahkan tersebut? Menandakan rumah itu telah ditentukan yang mana satu. Menandakan rumah itu adalah rumah khas. Macam mana kita tahu perkataan itu khas? Ada alif lam di awal. Al.
Okey. Jadi setiap ada al menandakan dia adalah ma'rifah. Kecuali nama orang. Kenapa Ustaz? Kerana nama orang ini dah dianggap sebagai kata khas. Contoh namanya Brian. Brian go to school contohnya kan. Ada tak the Brian? Tak perlu penambahan the lagi untuk nama orang dalam English kan. Sama juga dalam bahasa Arab. Tidak perlu menambahkan al lagi untuk nama orang. Contoh namanya Hamid. Kita tambahkan Al-Hamidu. Hamid tersebut. Tak. Jadi kalau untuk nama orang, tidak perlu ditambahkan alif lam kerana dia dah menjadi satu kata khas. Contoh. Jelas? Jelas. Ada soalan dekat situ? Tak ada. Salah satu tanda kata itu kata khas adalah dengan ditambahkan al. Okey. Kemudian, kalau dah ada alif lam, maka kata tu tak boleh tanwin lagi. Tak boleh kita sebut al-baitun. Salah. Kalau dah ada al, maka tanwinnya hilang menjadi al-baitu sahaja. Okey. Kalau alif lamnya tak ada, maka kita kena baca tanwin baitun. Jelas? Kalau dah ditambahkan alif lam, tidak boleh lagi kita baca tanwin. Okay? Kerana alif lam dan tanwin dia tak akan pernah bersama. Kan? Macam Tom and Jerry pula kan. Alif lam dan tanwin dia tak akan pernah bersama. Okey, kita contoh dekat sini ya. Baitun al-baitu. Qalamun, baitu tadi rumah Qalamun al-qalamu. Ada dekat atas tu. Kitabun al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Yang ni dah print ke akhir Imran? Muka surat 14. Saya pakai phone. Oh, pakai phone. Macam Kena smart print. je kalau pakai phone tu. Kerana biasanya seluruh pelajar tu dia memang kena print. Oh, okey. Kenapa? Supaya kita boleh tulis nota kita dekat situ. Ah. Buku nota kita ada. Tapi kita ada nota khas di dalam tu yang masa belajar kita boleh tulis cepat ke apa ke tandakan ke kan. Lepas tu baru yang saya sebut tadi kena disalin dalam buku nota selepas kita tulis-tulis tadi. Contohnya ni apa? Pen, kolamun pen tulis cepat macam tu. So kalau kita nak salin dalam buku nota dia macam lama sikit. Lepas tu masa kita bercakap ni ada sesuatu yang dianggap penting, maka terus disalin. Contoh macam tadi. Salah satu tanda daripada ma'rifah adalah dengan ditambahkan alif lam. Contoh kan? Macam mana dalam bahasa kita. Kemudian kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Jadi ma'rifah ini kata dalam bahasa Arab dia 3 je senang. Ada kata nama, ada kata kerja dan ada kata hubung. Kata hubung ni kata-kata yang memiliki fungsi. Kata hubung. Ada kata depan dekat situ. Ada conjunction dekat situ. Macam tu. Macam di, ke, dari, kata sendi. Tapi dalam bahasa Arab kita panggil kata hubung. Kenapa? Kerana memiliki fungsi dan beberapa penggabungan daripada kata sendi dan kata hubung. Macam tu. Okey, ada soalan sampai dekat sini? Tak ada. Tak ada Ustaz, kenapa kita perlu buat kata tu menjadi makrifah? Apa jawapannya? Kenapa kita tak letak baitun terus? Kenapa perlu makrifah? Sebab apa? Agak-agak je. Sebab dia yang tersebut. Yang kita maksudkan. Ya, betul. Yang pertama yang kita maksud. Yang kedua, masa kita nak buat ayat, kena dimulai oleh perkataan yang makrifah. Kita kan nak belajar buat ayat ni. Pertama kita belajar kata-kata dulu. Lepas tu kalau kita nak buat ayat, ayat itu tersusun daripada subjek dan predikat. Betul? Ada subjek, ada predikat kan? Maka subjek tu dia kena makrifah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Cuma kita ingat subjek ni dia kena makrifah. Sebab itu kena ditambahkan alif lam. Contoh kita nak bagi tahu rumah itu besar. Adakah itu ayat? Ya. Ya. Okey. Rumah itu sebagai subjek atau predikat? Subjek. Subjek. Subjek itu apa Ustaz? Bahagian ayat yang akan diterangkan. Maka rumah akan diterangkan. Predikat menerangkan subjek. Jadi contoh rumah itu besar dekat situ adalah untuk menerangkan subjek. Jelas. Jadi
Yang kena makrifah yang mana? Subjek. Jadi kita tak boleh buat contoh bahasa Arab besar kabirun maka tak boleh buat baitun kabirun. Salah ayat tu. Kenapa? Kerana tadi subjek kena makrifah dia. Maka ditambahkan al. Al baitu kabirun. Barulah dia jadi ayat. Jelas Jadi untuk menyusun satu ayat kena ada subjek dan predikat. Macam tu. Ada soalan? Jelas? Jelas. Okey, kita cuba tengok contoh ayat dia. Kan? Dekat bawah ni ada al-qalamu maksurun. Tapi next time kena di print kalau boleh kena printkan kitab tu supaya lebih senang nanti kan masa nak tulis ke macam tu. Boleh Okey, seterusnya lagi satu, kalau ada kitab tu nampak kita macam semangat sikit. Tengok kitab kan. Nak pergi kerja ke bawalah sekali kitab tu kan. Ada yang bawa macam tu Ustaz? Ada pelajar, dia print kecil. Dia tak print besar, dia print kecil. Untuk apa? Senang dia letak dekat poket, senang bawa-bawa. So bawa-bawa tu dia baca. Kadang dia kata kalau nak cari masa yang waktu luang Ustaz susah. Busy sangat. Tapi macam mana juga dia kena cari sendiri masa waktu luang tu. Contohnya tengah tak ada apa-apa, dia kena carilah. Sebab kenapa? Terlalu busy kan. Dia tak ada waktu free kan. Tapi dia kena cari juga dalam tu kena cari juga masa untuk diulangkan. Jadi dia print kecil, tak tahu ke macam mana dia buat, dia print kecil kan, kitab ni dia boleh print kecil, lepas tu dia letak dekat poket dia kata. Jadi kalau pergi-pergi dia boleh bawa. Tu salah satunya lah. Kalau kita takkan kita buat macam tu kan, kita letak kat rumah je, masa balik rumah je kita baca kan. Okey, jelas Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Al-qalamu maksurun. Pen tersebut patah. Pen tersebut patah. Al-babu maftuhun. Pintu tersebut terbuka. Dekat sini ada alif lam tadi dah terjawab kan? Sebab apa dekat al-qalamu, al-babu ni ada alif lam? Dia tersebut. Dia kata khas. Kata khas. Kerana kalau kita nak buat subjek, dia kena ada kata khas. Okay. Yang bawah, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Budak tersebut duduk dan cikgu tersebut berdiri. Waqifun, berdiri. Jadi dekat sini ada dua ayat. Yang pertama al-waladu jalisun, yang kedua al-mudarrisu waqifun. Sebab itu ada dua subjek dekat sini. Tu dia. Budak lelaki itu duduk atau tersebut duduk dan guru tersebut berdiri. Ini gabungan daripada dua ayat. Okey, faham Boleh diulang sampai dekat situ. Al-qalamun maksur. Ingat kalau dah ada alif lam dia tak boleh lagi tanwin Al-qalamu maksurun. Ya. Maksurun. Pen tersebut patah. Okey. Al-babun al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu tersebut terbuka. Ya. Al-waladun jalisun. Ingat kalau dah ada alif lam tidak boleh tanwin. Al-waladu jalisun wal mudarisu waqitun. Lagi sekali. Al-waladu jalisun wal mudarisu waqitun. Waqifun. Lagi sekali. Al-waladu jalisun wal mudarisu waqifun. Ya, maksudnya al-waladu. Budak pelajar. Budak lelaki. Budak lelaki tersebut duduk dan guru berdiri. Ya, dan guru tersebut berdiri.
Kenapa tambahkan tersebut untuk awal-awal je, tapi kalau kita nanti dah lepas tahap 1 ni tak apa, tak lagi tak apa. Sebab kita dah tahu nanti. Jadi untuk awal-awal ni, sebab itu kita tak wakaf kan. Wal mudarrisu waqifun, kita tak wakaf dulu supaya kita tahu barisnya tu macam mana, depan, bawah atau atas. Tapi selepas kita belajar, kita tahu, maka boleh je wakaf, tak ada masalah. Tapi untuk awal-awal ni kita kena pelajari dulu. Macam tu. Jelas? Ada soalan agak-agak sampai dekat sini? Macam mana agak-agak bahasa Arab ni? Senang ke susah sebenarnya? Yang akhir rasa sekarang lah. Boleh lah, boleh. Boleh ikut kan? Tapi sebahagian kata bahasa Arab. Dengar je macam takut kan? Padahal kalau kita belajar step by step, dia senang. Memang kena belajar daripada zero kan? Kemudian, kena diingat perkataan yang telah belajar. Itu je. Kena diingat perkataan-perkataan yang kita dah belajar. Okey, nanti mungkin boleh disalin. Untuk hari pertama kita ni, kita cukupkan dulu sampai dekat sini dululah. Hari pertama kita cukupkan dulu sampai dekat sini. Setiap kata-kata tadi yang kita dah belajar, yang itu kena disalin dalam buku nota untuk diulang kaji, untuk diingat. Minggu depan, jika berjumpa lagi dengan perkataan yang sama, yang itu kena dah boleh dihafal. Tak boleh tulis lagi. Contohnya jumpa baitun, rumah, tulis lagi rumah. Kan? Jadi kita tak upgrade. Dia kena ingat perkataan-perkataan yang dah kita belajar. Rasanya itu sahaja. Ada soalan nak tanya apa? Tak ada. Tak ada Okay, nanti boleh ping saya dekat Telegram. Nanti saya insyaAllah saya record saya download dulu record audio, lepas tu saya hantar Itu sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tanya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe.